Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Isnin, 23 Ogos 2021 bersama saya, Farizul Naim dari Bilik Berita Bomba Channel. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 395 jumlah panggilan kecemasan melibatkan 42 panggilan kebakaran, 149 panggilan penyelamatan dan 204 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Ahad 22 Ogos 2021 sebanyak 61,264 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melibatkan 40,863 disinfeksi bangunan, 5,893 pemindahan mangsa, 216 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 848 operasi pengurusan jenazah, 140 bertugas di pusat pemberian vaksin dan 13,292 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam pula sejumlah 40,863 operasi disinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 139 zon merah, 4 zon jingga, 9 zon kuning dan 5 zon hijau mengikut pengkelasan pejabat kesihatan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada 22 Ogos 2021, sebanyak 189 operasi disinfeksi meliputi 73 zon merah, 1 zon jingga dan 1 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri iaitu Selangor sebanyak 23 operasi, Negeri Sembilan 2 operasi, Johor 17 operasi, Sarawak 26 operasi, Pahang 5 operasi, Sabah 17 operasi, Perak 15 operasi, Melaka 20 operasi, Kelantan 5 operasi, Pulau Pinang 22 operasi, Terengganu 6 operasi, Kedah 19 operasi, Perlis 4 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur sebanyak 6 operasi, Putrajaya 1 operasi dan Labuan 1 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,483 permis yang terdiri daripada 3,926 pusat perniagaan, 2,583 kawasan perumahan, 906 pasar awam, 404 pasar raya, 3,666 tempat ibadat, 9,096 bangunan kerajaan, 316 pusat tahfiz, 859 permis polis diraja Malaysia dan 2,263 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke berita seterusnya. Daerah Yan dan Kuala Muda kini diisytihar sebagai kawasan bencana tahap 1. Pengisytiharan itu berdasarkan arahan tetap Majlis Keselamatan Negara MKN 2020. Sehubungan itu, semua agensi dan badan berkanun berkaitan dengan pengurusan operasi bencana kini sedang mengambil langkah yang perlu bagi memastikan musibah yang melanda dapat ditangani dengan berkesan. Perkembangan terkini banjir lumpur dan banjir kilat akibat fenomena kepala air di daerah Yan Kedah. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mayat mangsa kelima ditemui di kepala air Yan Kedah dijumpai dalam operasi mencari dan menyelamat di Titi Hayun sekitar jam 3.23 petang semalam. Mangsa Kusyuk Ibko Abdullah 91 tahun ditemui di bawah timbunan kayu kira-kira 1 kilometer dari lokasi dia dihanyutkan oleh arus deras. Warga emas itu sebelum ini dilaporkan hanyut dalam kejadian kepala air Rabu lalu telah diserahkan kepada pihak hospital untuk tindakan selanjutnya. Susulan penemuan korban kelima di Batu Hampar, operasi mencari dan menyelamat dipergiat bagi mengesan mangsa ke-6 berusia 61 tahun yang masih hilang di Titi Hayun. Pihak berkuasa telah menambah kekuatan keanggotaan di kawasan Titi Hayun bagi meningkatkan operasi pencarian di kawasan tersebut. Selain itu, pencarian juga akan diteruskan di kawasan sungai termasuk menelusuri kawasan yang tidak dapat diakses dengan bot.
Sementara kapasiti anggota pasukan mencari dan menyelamat pula dikekalkan kepada 430 orang bagi operasi di sekitar kawasan Titihayun. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menerima panggilan kecemasan jam 10.06 pagi berkenaan dengan kebakaran sebuah kabin di alamat persiaran Raja Muda Musa Pelabuhan Kelang. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi melaksanakan operasi pemadaman tersebut. Menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Nazri Maziani, kebakaran melibatkan sebuah kabin bangunan 2 tingkat berkeluasan 40 x 10 kaki persegi yang dijadikan pejabat dan tempat penginapan pekerja telah terbakar hampir 70%. Kebakaran telah dapat dipadamkan sepenuhnya pada jam 11.15 pagi dan tiada mangsa dilaporkan terlibat. Satu cubaan bunuh diri dilaporkan berlaku di alamat flat Taman Dagang, Ampang sekitar jam 10.23 pagi. Dimaklumkan mangsa seorang wanita Melayu berusia 40 tahun itu cuba menelan ubat melebihi dos yang selamat dan berkunci dari dalam rumah berkenaan. Lantas, pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang diarahkan untuk ke lokasi kejadian menyelamatkan mangsa berkenaan. Setibanya di lokasi, dimaklumkan mangsa dalam keadaan sedar dan membuka sendiri pintu yang berkunci. Mangsa telah dibawa oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ke hospital berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Laporan yang diterima dari Ibu Pejabat Daerah Sabak Bernam berkenaan seorang lelaki berbangsa Cina yang dipercayai lemas di sekitar Sungai Bernam. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Saufi Zakaria berkata, beliau bersama anggotanya dari Balai Bomba dan Penyelamat Sabak Bernam memulakan operasi mencari dan menyelamat di sekitar pesisiran Sungai Bernam pada jam 7 pagi, iaitu 15 km dari jeti Pangkalan Sabak Bernam. Kemudian operasi diteruskan lagi sehingga jam 2.57 petang menggunakan 2 buah bot penyelamat dan sebuah bot nelayan. Mangsa Ong Tiong Seng 75 tahun telah dijumpai berhampiran jambatan Sungai Bernam kira-kira 5 km dari arah kanan jeti tersebut. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Satu insiden kemalangan jalan raya melibatkan 2 buah kenderaan telah berlaku di Simpang 4 Pulau Pinang. Dilaporkan sekitar jam 8.47 malam semalam. Dimaklumkan mangsa Ravindran anak lelaki Sinaturai 23 tahun telah tersepit di bahagian pemandu kenderaan jenis Proton Wira tersebut. Manakala pemandu van pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Kerja-kerja mengeluarkan mangsa yang tersepit dilakukan oleh pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Bakap. Menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Azhar Samsudin, mangsa berjaya dikeluarkan dengan menggunakan peralatan rescue tools. Seterusnya dibawa ke Hospital Bukit Mertajam dengan bantuan Jentera Emergency Medical Rescue Services EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Mertajam. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 9.37 malam dan lokasi kemalangan diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Sekian dahulu berita terkini untuk hari ini. Amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.